السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، وجعلنا من المستغفرين، وجعلنا من المتطهرين، وجعلنا من الموحدين، وجعلنا من المهتدين، وجعلنا من المخلصين له الدين، وجعلنا من العارفين، وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kuasa Allah. Kat mana? Ya? Tak kat mana tu? Ya? Walladzina hum li furujihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu, kecuali atas sekalian isteri. Illa ala azwajihim, dia tak tulis. Dan sahaya mereka itu au malakat aimanuhum, yang perempuan. Walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Surah Al-Mu'minun.
Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Yani kita ni dihalalkan untuk bersama dengan perempuan. Perempuan pun dihalalkan bersama dengan lelaki. Bahkan dipuji. Dengan syarat perempuan itu ialah isteri ataupun hamba sahaya. Isteri tak payah cerita lah. Iaitu kita mendapatkan status halalnya dengan akad nikah. Hamba sahaya ni tak ada zaman ni. Hamba sahaya ni berlaku bila berperang fi sabilillah. Saya ada baca kitab bab hamba sahaya ni, kitab Matlaq Badrai, setiap lepas subuh hari Isnin. Hukum berperang sabilillah dan hukum ke atas hamba sahaya. Sekarang masih dalam bab inilah. Siapa yang rasa minat untuk dapatkan hamba sahaya, mana tukuk perang kan? Bolehlah ikut kuliah. Jadi hamba sahaya yang perempuan ini, dia tak perlu akad nikah. Dia terus dapat dimiliki dan dijimak akan dia tanpa perlu akad nikah. Berapa orang boleh hamba sahaya ni? Kalau bini 4 orang je, tak lebih. Kalau hamba sahaya ni semampu mungkin. Semampu mungkin, banyak mana hang boleh. Ni hamba sahaya ya. Dan hamba sahaya ni dia ada banyak jenis pula. Ada hamba sahaya ni sehingga 18 jenis hamba sahaya. Banyak jenis hamba sahaya ni. Bukan satu je. Baik. Ada yang suruh bekerja di ladang, bekerja di kedai, jaga rumah, jaga ternakan, jaga kita. Baik, jadi hamba sahaya yang dibolehkan kita orang lelaki ni bersama dengan dia itu ialah perempuan yang dijadikan sebagai teman tidur. Maka mereka itu halal dijimakkan berpandukan ayat ini, ya. Walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum, ataupun hamba sahaya yang perempuan. Jadi orang dulu-dulu ni tak mampu nak kahwin, sebab nak hantaran dah apa dah, maka mereka memilihkan hamba sahaya. Jadi kalau kamu tak mampu nak kahwin, kata Nabi, milikkan hamba sahaya. Bolehlah dapat yang halal. Itu termasuklah orang yang menjaga kemaluan mereka daripada terbuat yang haram. Jadi orang-orang yang jaga ini dikatakan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang beriman. Ya, orang yang jaga kemaluan mereka. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela. Baik, titik di situ. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Sebab itulah dia ada hukum ikhtilaf, hukum percampuran lelaki perempuan. Hukum ini tersebut dalam surah An-Nur ayat 30, 31, 32. Dan bukan saja-saja orang buat, ada perintahnya dalam Al-Quran. Jadi untuk lebih lanjut akan keterangan mengenai hukum ikhtilaf ini, alif kha ta lam alif ta, ikhtilatun. Itu hukum percampuran laki-laki dan perempuan. Kalau kita baca kitab fiqh Arab, mula-mula bab taharah, dia ada satu nama air yang mukhalid, air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Ada yang jadi najis, ada yang jadi mutanajis, ada yang tidak. Itu bab air.
Yang di belakang kitab fiqh tu ada pula hukum percampuran laki-laki perempuan yang dinamakan ikhtilaf. Asalnya satu kalimah iaitu khalitun ataupun khaltun, khalamta. Tu kaedah ulama-ulama fiqh membahaskan tentang hukum ini ya. Hukum air yang bercampur dan hukum orang yang bercampur. Hukum air yang bercampur disebut mukhalif. Hukum orang yang bercampur dengan perempuan, laki-laki perempuan itu namanya ikhtilaf. Baik, habis. Jadi dia kata tidak sempurna memelihara farjun itu, kemaluan itu, melainkan memelihara mata. Sebab daripada mata lah. Ya, jadi berbagai-bagai kemungkaran. Habis tu orang buta pun boleh kahwin tu. Ingat main-main. Anak dia lagi ramai daripada kita. Itu pasal apa pula? Itu pasal nafsu. Pasal nafsu dalam diri kita ni Allah bekalkan 4 perkara. Yang pertamanya roh, yang keduanya akal, yang ketiganya qalbu, yang keempatnya nafsun. Ya. Jadi nafsu ni disebutlah di atas dulu ni. Ya, wuzuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Dihiasi di dalam diri manusia itu kecintaan akan keinginan hawa nafsu daripada perempuan dan anak pinak. Itu yang minggu dulu dia dah cerita dulu. Baik, habis. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, daripada berangan-angan kepada syahwat, dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah dan daripada yang bersangatan kenyang. Pasal apa dia tak sebut yang haram? Pasal kitab ni kitab tasawuf. Yang haram tu sementelah lah. Kalau yang syubhah pun dia suruh jaga, bersangatan kenyang pun dia suruh jaga, yang haram tak payah sebut dah lah. Ya, yang haram tak payah sebut dah. Yang haram tu sementelah. Macam ada sebuah satu cerita, satu kisah. Seorang ulama hadis membacakan hadis kepada murid-muridnya mengenai 7 dosa besar. Syekhul hadis ni cerita kat muridnya tentang 7 dosa besar. Maka dia sebutlah pada anak muridnya 7 dosa besar. Apa dia? Yang pertama syirik. Yang kedua derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga zina. Yang keempat makan riba. Riba dosa besar. 27 kali ganda dosa dia daripada berzina. Jangan dah ubat kecil, main dosa riba. Yang ke lima kan? Minum arak. Yang keenam judi. Yang ketujuh buhtanun. Apa dia buhtanun? Dia itu membawa berita palsu. Suka duk cerita tentang berita palsu. Jadi kita duk buka Google tu, jaga-jaga. Kadang-kadang ada cerita bohong. Cerita tu tak tepat, kita cepat ia sebarkan. Jangan. Tu jadi buhtan, bukan bojan. Kalau kita bojong ni. Jadi dosa besar ni diceritakan oleh Syekh ni kepada murid-muridnya. Tiba-tiba satu orang murid ni, dia angkat tangan tanya. Dia kata, "Tuan, tinggal solat tak dosa besar? Tak ada pun di situ." Kan? Dia tujuh tak ada tinggal solat. Sedangkan tinggal solat tu dosa besar. Maka apa kata Syekh hadis ni? Dia kata tinggal solat tak payah disebutkan. Kerana tinggal solat itu menghampiri dosa yang nombor 1 tadi. Apa dia? Syirik. Tinggal solat ni hampir kepada syirik. Jadi tak payah cerita lah. Nabi tak payah sebut dah tinggal solat ni.
Ya, yang bezakan kita orang Islam dengan orang kafir ialah solat. Inna solata imamuddin. Sembahyang tu tiang agama. Tak ada solat, tak ada agama. Ya. Dalam kitab hadis yang lain, orang tinggal solat ni padanya ada 3 jenis najis. Orang yang tinggal solat, tak solat, padanya ada 3 jenis najis. Apa dia 3 jenis najis? Yang pertama, najis mughalazah. Najis apa? Mughalazah. Kalbun wa khinzir. Anjing dan babi. Secara maknawi. Secara hissi tak ada. Secara maknawi. Kita sentuh dia tak payahlah sama. Sana lagi sama pula tak payah. Maknawi. Ya, adanya secara maknawi. Tak nampak dengan mata, padahal ada. Jijiknya orang tak solat. Yang kedua, padanya ada dosa kafir. Padanya ada dosa kafir orang tak solat. Yang ketiga, pada dirinya ada dosa nifak, iaitu munafik. Jadi orang tak solat ni terkumpul padanya 3 dosa. Itu namanya 3 dalam 1. Bukan syampu tapi najis. Ya, najis. Najis yang terdapat pada maknawi orang yang meninggalkan solat. Jadi berat orang tak solat. Orang tak solat ni seolah-olah memanggil bala. Ya, memanggil malapetaka, memanggil bencana. Allah Ta'ala beritahu kat Nabi dulu kita sebut ada 3 dosa yang Allah Ta'ala segerakan azab. Apa dia? Yang pertama syirik. Syirik itu termasuklah tinggalkan solat ni. Yang kedua zina. Yang keempat derhaka kedua ibu bapa. Dalam hadis yang lain ada diceritakan kitab Al-Fitan fi Akhir Zaman. Dia kata apa? Kamu akan lihat ni lebih kurang maknanya dalam bahasa Melayu gini. Kita akan bertemu dengan manusia-manusia yang buat satu amal, mereka menindih amal tu dengan dosa-dosa yang lain. Dia solat tapi dia derhaka mak bapak. Habis ditindih pahalanya, tak ada. Dia tak derhaka mak bapak tapi dia tinggal solat. Habis pahalanya tu ditindih belajar ni. Maka dosa-dosa tadi menindih amal yang tidak seberapa. Maka kalau dia mati dalam keadaan itu, matinya su'ul khatimah. Mati pengakhiran yang jahat. Itu kata su'ul khatimah, pengakhiran yang jahat. Pengakhiran yang tak bawa apa-apa ke dalam negeri akhirat, melainkan hanya dosa. Kalau tidak dengan rahmat Allah, takut-takut dia terbuat yang syirik, langsung tak keluar daripada neraka. Kadang-kadang ya, jadi syirik, jadi murtad ni berlaku dengan tidak disedari, dengan sebab duk mengekalkan dosa besar. Orang yang duk buat banyak benda makruh, satu hari dia akan buat dosa kecil. Orang yang duk buat dosa kecil, satu masa dia akan meringankan dosa besar. Orang yang sentiasa buat dosa besar tak tinggal-tinggal, dia khawatir satu ketika dia akan terjatuh ke lembah syirik yang tidak disedari. Wal'iyyazubillah. Maka syirik yang tak disedari ini yang akan mengekalkan dia di dalam neraka selama-lamanya. Dia sangka dia orang beriman. Dia kata dia tak pernah pun masuk Kristian ke, masuk Hindu ke, masuk Buddha ke, istihad diri keluar Islam ke, tak. Tapi nanti Allah Ta'ala kata dia syirik, dia musyrik. Sebab apa? Sebab dia meremehkan dosa besar. Satu ketika dia telah buat dosa syirik dengan sebab dia tak sedar. Tak sedar, tak tahu kan dia maafkan? Tidak. Ada yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Yang tak dimaafkan itu ialah terkadang berlaku itu dengan sebab kejahilan.
Jahilnya itu berlaku dengan sebab meninggalkan majlis ilmu. Sebab tu kita di akhir zaman jangan tinggal majlis ilmu dulu. Nabi kata dalam kitab hadis Bukhari, siapa ada kitab Mustikah Hadis kat rumah boleh buka jilid yang kedua. Nabi kata apa? Di akhir zaman ini akan berlaku berbagai-bagai fitnah, kerosakan, terutama kerosakan iman. Ini yang paling perlu dijaga, kerosakan iman. Bukan kerosakan ekonomi. Ekonomi itu nombor 10 sebelah. Ya. Tapi yang paling kena jaga kerosakan iman. Fitnah akhir zaman kerosakan iman yang berpunca daripada kejahilan, tidak sedar, tidak menyedari. Sebab tak tahu. Kadang-kadang tahu tak perasan. Pasal dia tak memelihara. Maka Nabi kata siapa nak jaga iman di akhir zaman ni, jadikan dirimu antara dua jenis manusia. Nabi kata apa? Kun aliman au muta'alliman. Jadikan dirimu orang yang mengajar ataupun orang yang belajar. Mengajar apa? Belajar apa? Mengajar akidah, mengajar mengenai agama. Belajar apa? Belajar akidah, belajar mengenai agama. Pasal apa penting sangat belajar akidah? Di akhir zaman 73 kaum orang yang berkata Islam tapi tertolak malaikat hanya satu, sebabnya akidah. Orang Syiah akidahnya tak sama dengan ahli sunnah. Orang Wahabi tak sama akidahnya dengan ahli sunnah. Tengok sekarang kita sudah nampak jelas dan nyata bagaimana orang Syiah mereka menyokong Israel. Bagaimana orang Wahabi mereka menyokong Israel. Mulut saja kata lawan, benci. Jom kita hancurkan Israel. Sedangkan satu dunia sudah tahu di Iran ada nuklear. Dia tak payah hantar nuklear. Dia boboh saja peluru pandu, hancur Tel Aviv. Tapi kenapa satu bom pun tak sampai sana? Pernah dihantar 200 bom, satu pun tak meletup. Tahu tidak. Pasal apa? Tu geng dia, grup WhatsApp dia. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar bukan? Sebuah hadis Nabi, Dajjal akan terbit di mana? Di Khurasan. Khurasan tu di mana? Di Iran. Iran kat mana? Dekat Asfahan. Ini banyak ke pengikut Dajjal di Asfahan. Kita baca dalam hadis, Dajjal akan keluar diiringi dengan 70,000 orang Yahudi. Asfahan ni di Iran. Ada ke Yahudi? Iran ni tuan-tuan, saya cerita banyak tempat dah ni. Ni tempat ke berapa saya pun tak tahu. Cuma nak beritahu je kan. Di Iran ni ada satu tempat namanya Asfahan. Di sana kebanyakannya orang-orang Yahudi. Kebanyakannya orang-orang Yahudi. Penduduknya kebanyakannya orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi dah duduk dalam satu negara yang begitu besar. Takkan dia tak ada kerja apa? Bukan? Macam kita duduk kat tanah Melayu ni. Nama tanah Melayu. Tapi ada orang Cina, ada orang India. Bahkan Cina ada yang jadi toke-toke kita. Yang jadi menteri pun ada. Begitulah juga Yahudi di Iran. Ada yang kerja besar. Tata toke peluru berpandu pun dia tak tahu. Mereka inilah yang akan jadi pengiring Dajjal. Ya, jadi Al-Masih, jadi pengembara daripada Asfahan Iran ini sampai ke Palestin, Baitul Maqdas, sampailah ke sempadan Jizyah Arab, Mekah dan Madinah. Tapi Dajjal tak boleh masuk dua negeri ini, Mekah dan Madinah. Bila nak terbit kita tak tahu. Itu disebut dalam hadis. Ya, kita wajib percaya benda ni akan berlaku. Bila haram kita tetapkan. Jangan kita tetapkan tarikhnya tahun 2025 kot, bulan 12. Jangan kita tetapkan, tak boleh.
tu jadi haram kita tetapkan. Kita cuma cerita apa hak Nabi kata, tapi bila kita tak tahu. Ya. Macam kiamat lah. Kiamat ni Jibril tanya Nabi. Dan sebuah hadis Jibril tanya Nabi, bilakah akan berlaku kiamat? Nabi jawab apa? Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya apa? Nabi pun dah tahu. Tiba-tiba kita boleh tahu. Pembohong besar. Cuma ada hadis-hadis yang mengatakan bagian-bagian. Itu hanyalah clue. Bukan lidah clue. Clue saja tu. Anggaran-anggaran. Tapi bukanlah tepat-tepat yang Nabi sebut. Nabi kata antara sebuah hadis, umatku tak sampai 1,500 tahun. 1,500 tahun bila? Adakah 1499 Hijrah? Adakah 1450 Hijrah? Tak tahu. Nabi cuma memberitahu anggaran. Bila tak tahu. Gitulah kita dalam menyebut perkara ini. Jadi bila orang menyebutkan perkara ini, bukanlah dia menakutkan kita. Dia memberitahu supaya kita ni buat bekalan. Bukan buat bekalan makanan banyak-banyak. Untuk rumah tak boleh makan juga lagi. Ya, bekalan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sediakanlah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Takwa tu datang daripada mana? Takwa tu datang daripada ilmu. Dari ilmu datang amal. Dari amal datang keinsafan. Dari keinsafan datang mahabbah. Dari mahabbah datang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang dinamakan takwa. Sebenar-benar takwa itu ialah mengenal Allah. Jadi kita wajib duduk dalam majlis ilmu ni, kata Nabi, di akhir zaman, supaya kita terhindar daripada fitnah akhir zaman yang merosakkan iman, akidah, keislaman kita. Yang akhirnya takut kita dah duduk ke lembah syirik. Orang Syiah dia perasan dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Dia mana nak perasan? Dia rasa dia betul. Kita semua salah. Orang Wahabi pun begitu juga. Dia tak perasan dia lah betul. Kita dua maulid ni salah, syirik. Sampai tarikh maulid pun dia petikai. Punya tak cerdik. Kan? Tu tanda orang tak cerdik. Tarikh maulid Nabi pun dia nak petikai, tu tanda orang tak cerdik. Nah kita itu. Kita ni tuan-tuan, kemarin kita pergi kerja sampai kerja pukul berapa kita pun tak ingat. Kan? Kita naik motor pergi kerja, sampai di tempat kerja, pukul berapa pun kita tak ingat lah. Tu baru kemarin, baru sehari. Inilah 1,400 tahun dulu. Tentulah lebih banyak bersalah-salahan pendapat ulama. Jadi kita jangan duduk petikai lah. Kalau kita petikai nampak sangatlah kebodohan kita. Bukan? Jelas lah. Tapi ada juga orang percaya. Itu lagi bodoh. Kita buat je maulid, jangan duduk kacau, jangan duduk layan dia. Ya, 9 hari bulan ke, 7 hari bulan ke, 8 ke, 2 ke, 12 ke. Maulid Rasul ni hakikatnya dirayakan untuk menimbulkan rasa kasih Nabi. Sebab kasih Nabi itu wajib. Kasih Nabi bukan setahun sekali. Kasih Nabi itu kena sentiasa sampai mati. Cuma setahun sekali kita buat itu untuk memperingatkan diri kita yang masih belum kasih Nabi. Nak bagi ingat. Bukan? Nak bagi ingat. Jangan kita lupa. Tu saja. Apa masalah nak buat 12 Rabiul Awal ke, 12 Safar ke, 12 Ramadan ke, ikut suka. Apa masalahnya kan? Tak ada masalah. Setengah-setengah pondok tiap bulan buat. Tiap bulan buat. Adakah tiap bulan Nabi lahir? Jadi majlis itu untuk menimbulkan perasaan kasih Nabi, nak bagi ingat
Kita ni jangan lupa ya. Kasih Nabi tu wajib fardu ain. Siapa belum kasih Nabi, dia wajib menimbulkan rasa kasih itu dengan apa-apa jalan ibadah. Supaya timbul rasa kasih Nabi. Siapa tak rasa timbul kasih Nabi, jaga-jaga. Takut matinya su'ul khatimah. Sebab kasih Nabi itu syarat iman yang pertama. Syarat iman ada 6 bukan? Kita semua tahu dah. Tadi ulangi ya. Syarat iman ada 6. Ini bukan rukun iman. Syarat iman. Syarat iman ada 6. Yang pertama, kasih kepada Allah dan Rasul. Makna siapa belum kasih Allah, belum kasih Rasul, syarat imannya belum sempurna. Bukanlah tak ada beriman. Bukan tak ada iman. Imannya belum sempurna. Bermakna orang ni mudah jatuh ke lembah syirik. Jaga-jaga. Ya, ini silat-silat mari Syiah pun dia ikut. Yang kedua, benci seteru Allah. Apa dia seteru Allah? Apa juga yang Allah Ta'ala benci, kita kena benci. Segala fahsyak, mungkar, segala jenis kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, semua tu kita kena benci. Kalau kita ada kasih, suka kepada maksiat, jaga. Mula-mula kasih ya. Kasih pada maksiat, tapi kita tak buat pun, tetap berdosa. Mula-mula kasih maksiat, dan lama-lama dia akan kasih kepada kesyirikan. Kasih kesyirikan, habis cerita. Ya, walaupun solat tak ada diterima lagi dah solatnya. 2. Nombor 3, takut azab Allah. Ya, wajib kita takut ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Azab-azab orang yang mati di dalam dosa yang tidak bertaubat. Wajib takut. Takut azab Allah. Tak rasa takut, wajib kita paksa hati kita takut azab. Yang keempat, harap rahmat Allah. Dalam kita takut azab, kena juga melahirkan rasa pengharapan. Supaya takut tadi tak menjadikan kita gila. Takut yang tak ketahuan menyebabkan jadi kita jadi fobia. Islam tak ajar kita jadi fobia. Takut yang tidak ketahuan nama dia. Takut tu mesti ada ketahuannya. Dan mesti ada jawapan dia. Untuk menghilangkan rasa takut berterusan, Nabi ajar kita supaya ar-raja'u. Yang keempatnya ar-raja'u. Maknanya harap rahmat Allah. Kita tahu kita banyak dosa, payah nak tinggal. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Mintalah dengan Allah agar kita jadi orang yang abrar, orang yang Allah ampuni dosa. Kita solat tak pernah khusyuk. Jangan kita kata buat macam mana dah, memang masuk neraka lah aku ni. Jangan. Ini ar-raja, harap. Ya Allah, aku lemah ya Allah, ampun dosa aku. Aku nak jadi baik ya Allah, tapi aku tak mampu. Rahmatilah aku. Jangan putus asa doa rahmatilah aku. Supaya mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Dan yang kelima, besarkan perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, jangan pandang lekeh. Jangan pandang remeh. Solat umpamanya, jangan suka doa akhir-akhir waktu baru nak solat. 3 minit nak masuk maghrib baru sembahyang so. Apa penyakit tu? Ya, duduk takbir orang bang maghrib. Tu jelas. Tu tanda-tanda lah tu. Tanda kita tidak cukup syarat iman di dalam hati kita. Dan yang keenam, taubat nasuha. Ya, taubat nasuha ni apa dia? Dulu kita dah cerita khabar taubat ni kan. Itulah 6 perkara yang dinamakan syarat iman. Saya ulangi, bagi yang tak tulis ikut lupa. Kena ingat ni. Yang pertama, kasih kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, benci seteru Allah. Yang ketiga, takut azab Allah. Yang keempat, harap rahmat Allah. Yang kelima, besarkan perintah Allah. Yang keenam, taubat nasuha. Ingat dan jaga. Mudah-mudahan Allah jaga kita. In tansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, apa makna kata siapa tolong agama Allah?
Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Maksudnya apa dia? Jika kamu tolong Allah, ini kamu tolong diri kamu untuk menjaga hubunganmu dengan Allah, Allah akan tolong. Lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami tunjukkan. Nescaya kami kurniakan. Tunjukkan jalan-jalan kami. Masalahnya kita tak bersungguh. Kita tak boleh bersungguh. Jangan putus asa. Minta Tuhan berikan kita jadi orang yang bersungguh. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita lemah kan? Nak bangun tahajud lemah. Nak main masjid lemah. Paling lemah nak menuntut ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan istiqamah. Ya. Siapa yang ada kasih pada majlis ilmu, bermakna ada satu tanda dia tu orang-orang yang akan dinaung di bawah arsyillah dalam negeri akhirat, insya-Allah. Siapa benci majlis ilmu, itu tanda-tanda sebaliknya. Pasal Nabi kata tadi apa? Kun aliman au muta'alliman. Tak boleh hadir majlis ilmu. Kerja banyak. Maklumlah bini 4, anak 40. Nak balik pukul 5 tak boleh, kena sambung kerja tempat lain buat lagi sambung. Anak main. Tapi rasa nak mengaji agama, tak dan. Baik, ada sebuah hadis yang lain. Nabi kata apa? Kun aliman au mustami'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisan. Jadikan dirimu orang yang mengajar ilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Dia datang masjid tak bawa kitab pun, tapi dia dengar. Tergolong dalam tu. Orang apa? Orang yang dikasih Allah. Ataupun dia tak datang masjid pun, tapi dia kasih ilmu. Cuma dia tak boleh pergi je. Kerja banyak. Itu pun tergolong dalam orang-orang yang selamat di akhirat. 4 golongan. Orang mengajar, orang belajar, orang mendengar, orang kasih ilmu. Wala takun khamisan. Nabi kata jangan jadi orang nombor 5. Nombor 5 ni apa dia? Orang yang tak ada satu pun daripada sini. Ada majlis ilmu dia bukan suka. Dia nak sabotaj lagi. Dia meluat lagi. Ustaz tu bukan dia mengajar agama, mengata korang. Korang dah pergi masjid habis duit kat dia. Kali mari 200, 300 habis duit masjid. Produk ni bahasa kan. Ni lah masalah dia. Jangan jadi orang nombor 5. Kata Nabi. Baik, habis kita sambung sikit ni. Loceng amaran dah bunyi. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina, yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Zina ni termasuk dosa besar yang sebesar-besarnya yang duduk dalam 7 jenis dosa besar. Kemudian daripada kufur, belakang sikit pada kafir je. Zina ni. Bahkan ada sebuah hadis dia kata, la yu'minu ahadukum minaz zani. Tak beriman seseorang kamu daripada orang yang berzina. Sahabat-sahabat zina itu tak beriman, bukanlah murtad. Maknanya, kata syarah hadis, siapa berzina tak kala dia zina itu tak ada iman. Kalau dia ada iman, dia tak berzina. Dia kata setengah ulama, dia tetap beriman, tapi dia menanggung dosa yang amat besar. Zina ni dia menindih segala amal. Satu orang ambil 30 tahun dia beribadah, tak pernah buat dosa. Sekali itu dia diuji dengan perempuan lawa, ajak dia. Dan dia pun buatlah dosa besar. Tiba-tiba dia mati. Bila dia mati, di akhirat, diceritakan dalam kitab Syama'il Tirmizi. Ya. Dalam kitab Sahih Tirmizi pun ada. Dalam kitab Bahrul Mazi pun ada. Cerita ni ya. Bila dia mati, ditimbanglah amal dia yang 30 tahun beramal tanpa buat dosa. Banyaklah, berat je. Tiba-tiba dia letakkan dosa besar sebelah lagi. Neraca. Dosa apa tadi? Sekali zina. Ditindih habis semua pahala-pahala amal yang 30 tahun tu. Jadi berat zina walaupun baru sekali. Masya Allah. Jangan ada buat main. Tiba-tiba ada satu amalan terakhir sebelum dia mati.
Amalan tu yang menyelamatkan dia daripada masuk neraka. Apa dia? Sebelum dia mati dia sempat bersedekah. Dia sempat bersedekah. Jadi jangan kita kedekut harta untuk bersedekah di jalan Allah. Kerana dia menghapuskan dosa, memberatkan pahala amal. Bersedekah ni bukanlah Nabi suruh kita bersedekah banyak-banyak. Bukan Allah Ta'ala suruh kita sedekah banyak-banyak. Dalam Quran dia kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebahagian tu bukan bermakna setengah. Sebahagian tu bermakna sedikit daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Kalau zakat tu 1/440, sedekah itu terpulang. Kamu nak bagi berapa? 1/400 ke? 1/1000 ke? Asalkan kita bersedekah tidak jadi bakhil. La yudkhilul jannah, la yadkhulul jannah man bakhil. Tak masuk syurga orang bakhil. Orang bakhil tak masuk syurga. Dia jangan sayang sangatlah harta kita. Pergi masjid ke, pergi surau ke, ada orang minta derma ke, jangan duk tanya ada permit polis, ada permit bomba, dia pergi custom, jangan duk tanya, bagi je lah. Dia tipu tu dia punya hal. Melainkan dia tu memang the big scammer in the world. Kita dah tahu dia ni memang penipu besar, terkenal, jangan duk bagi lah. Jadi menggalakkan dia. Kita juga dilarang menggalakkan orang buat dosa menipu ni. Baik habis. Telah berfirman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yukhlad fihi muhanan illa man taba wa aman. Dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala, yang tidak beribadah kepada Allah akan Tuhan yang lain. Orang-orang yang tak beribadah pada Allah, tapi mereka beribadah kepada Tuhan yang lain. Mana ada Tuhan yang lain dah? Mana kata orang yang menyembah selain Allah. Dan tiada membunuh mereka itu, akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan tiada sebenar-benar dan tiada berzina mereka itu. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa, yakni azab, atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya, dihinakan dia, melainkan mereka yang taubat. Maknanya kita ni yang banyak dosa ni, masih ada lagi excuse Allah Ta'ala beri. Apa dia? Taubat. Dulu kita banyak dosa. Dosa kita tak terhitung barangkali. Lebih banyak daripada pasir di pantai, lebih banyak daripada buih di laut. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, Maha Rahim, dia memberikan kepada kita ni peluang. Peluang untuk masuk syurga dengan tanpa hisap sekalipun. Allah Ta'ala mampu beri, boleh beri. Allah boleh beri dengan syarat kita benar-benar insaf dan bertaubat, kembali kepadanya. Apa dia taubat? Taubat maksudnya kembali mentaati perintah Allah. Dengan syarat kita tidak syirik. Kita tidak melakukan kesyirikan. Tinggal solat ni syirik tak? Tinggal solat ni tidaklah sampai kepada syirik. Hanya boleh membawa kepada syirik. Selagi dia mengaku solat itu wajib, cuma dia malas, maka tu tak jadi syirik. Jadi zambun kabir. Jadi apa? Dosa besar. Ada tak peluang untuk Allah ampunkan dia? Ada. Bahkan orang syirik sekalipun Tuhan terima kalau dia kembali kepada iman dan Islam.
Itu namanya Ghafurur Rahimnya Allah. Jadi kita jangan tunggu lama lah untuk jadi orang yang taibun, orang yang bertaubat. Mana tahu lepas kita taubat kita mati sebagai taibun, di dalam alam barzakh kita diangkat naik ke langit, rehat di langit. Sampai di alam akhirat, ya, kita tidak lama di padang mahsyar. Kemudian di hari hisab, Allah Ta'ala ampunkan dosa dengan sebab taubat yang akhir. Kemudian kita berjalan menuju syurga tanpa diazab oleh Allah dalam neraka. Ini adalah peluang Allah beri kepada hamba-hambanya. Ya, Allah amat kasih pada hambanya. Cuma kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, Allah ni amat kasih pada hambanya. Rahmat Allah melebihi kemurkaan Allah. Inna rahmati ghulibat ghadabi. Hadis kursi. Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmatku, ini kasih sayangku, melebihi dari kemurkaanku. Jadi kita jangan sia-siakan peluang yang Allah Ta'ala beri. Apa peluang yang Allah Ta'ala beri? Bila kita tidur, bangun pagi besok, kita masih bernafas. Itu peluang Allah Ta'ala beri. Imam Ghazali kata, siapa yang tidur masih boleh bangun keesokan paginya, itu bermakna Allah memberinya peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya dan firman-Nya wala taqrabuz zina ila akhirih wallahu a'lam wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattaqu ya razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.